Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis yang berbahagia Tuan Mazlan Haniman, Presiden Persatuan Anak-anak Penerus Kebangsaan atau anak, Dr. Rusli Yaakob, mantan Kepala Pengarah PEN Negara, rakan saya Sheikh Khairul Nizam, ahli lembaga Koperasi Shell, dan tidak lupa juga kepada saudara Nasi sebagai tuan rumah dan pengurusi Persatuan Anak Lembaglah. Saudara-saudara, para hadirin sekalian, terima kasih kerana datang pada malam ini. Saya tidak akan sentuh isu tindakan-tindakan undang-undang yang telah saya ambil, sebab dalam 15 minit saya tak dapat nak cerita terlalu panjang ceritanya. Jadi saya akan berbicara tentang efek atas perkara-perkara yang sedang berlaku di dalam rancangan-rancangan Felda atas arahan daripada Felda Global Ventures, beberapa bank, participating banks, dan juga Felda sendiri. Terutamanya kita kena faham ada satu perkara yang betul-betul memusikkan saya, dan saya harap peneroka-peneroka tidak terjejas. Kita semua sedia maklum pada dalam 3 atau sebulan atau 3 minggu belakangan ini, peneroka-peneroka di semua rancangan Malaysia diminta untuk tanda tangani borang-borang pinjaman daripada 7 bank yang terlibat. Borang-borang yang ditandatangani oleh peneroka tidak mengatakan berapakah jumlah pinjaman yang diambil. Borang ini borang kosong. Tidak menyatakan berapakah interest yang akan dikenakan. Tidak menyatakan berapakah angsuran bulanan yang perlu dibayar. Tidak menyatakan jumlah angsuran yang perlu dibayar, interest dan tempoh bayaran. Tidak ada apa-apa. Borang yang ditandatangani adalah borang kosong. Borang pula dalam bahasa Inggeris. Pengurus-pengurus Felda yang mengendalikan menandatangani borang ini sebenarnya tidak memberi peluang kepada peneroka untuk bawa orang itu keluar supaya dapat nasihat daripada anak-anak yang bekerja di Kuala Lumpur, atau daripada peguam-peguam yang dilantik oleh pihak-pihak NGO yang mengambil kisah isu ini. Pegawai-pegawai PEN tidak ada semasa menandatangani dokumen itu, dan juga peguam-peguam PEN tidak ada dalam masa dokumen ini. Bermakna pengurus rancangan menjadi ahli dan wakil PEN, dialah pengurus, dialah PEN, dialah peguam, dialah pakar dalam saham, dialah segala-galanya. Persoalannya sekarang ini, pada masa itu kita tidak tahu jumlah share yang akan diberi pada peneroka, yang akan jadi asas pada pinjaman yang akan diluluskan oleh bank. Sekarang kita tahu 800 unit yang sebenarnya dalam bahasa pasaran dipanggil outlaw ataupun lot entity. Sebab 100 unit menjadikan satu lot, 1000 unit maaf, 1000 unit menjadikan satu lot. Jadi 800 unit ini bukan satu lot. Jual beli saham hanya berlaku dalam bentuk lot, bukan dalam bentuk unit. Tidak ada pernah berlaku bila saya jual satu saham saya atau saya jual 2 saham saya, tidak pernah berlaku. Saya akan jual atau membeli satu lot ataupun 2 lot. Bermakna sekarang ini peneroka memiliki share sebanyak RM800, 800 share, dia tidak boleh dijual beli. Kalau dia nak jual dalam bentuk lot, kalau sekiranya dibenarkan pun, saya rasa remiser tidak akan pandang 800 unit. Sebabnya, kalau dikatakan rezeki peneroka share naik kepada RM6 selepas disenaraikan, bermakna di situ kenaikannya RM100.50. Kalau ada 800 unit baru RM900, RM100. Dan remiser dan commission dalam 2%, RM18. Kamu ingat di remiser mau pandang kepada 900 share itu yang membawa keuntungan RM18 kepada dia, sedangkan di atas meja dia mungkin ada beratus-ratus ribu lot yang perlu dijual. Itu
satu persoalannya yang peneroka kena faham. Saya rasa hairan mengapa bank begitu gairah masuk dalam 370 rancangan di seluruh Malaysia untuk memberi pinjaman sebanyak RM3,000. Jadi saya rasa di belakang kegairahan bank ini ada muslihat yang peneroka perlu pantau, sebab borang yang diisi tempoh hari itu kosong, tidak menyatakan jumlah. Dan sekarang kalau 800 share diberi dengan RM4.55 share, lebih kurang dalam RM3,600 lebih. Adakah bank akan beri pinjaman sebanyak RM3,600 kepada peneroka, atau akan luluskan satu jumlah yang lebih besar supaya dapat dipusing oleh bandar atas nama peneroka? Sebab kalau sekiranya bank ini dia tahu jumlah dia hanya RM3,600 seolah-olah satu personal loan, saya rasa bank tidak akan ambil kisah. Jadi saya melihat lebih jauh daripada apa yang sedang berlaku. Saya melihat sebagai seolah-olah satu muslihat di sebalik segala rancangan yang diatur oleh Felda Global Ventures dengan kerjasama bank-bank. Saya khawatir sebab di dalam orang Afin Bank ada sebut pinjaman tidak kurang dari RM50,000. Jadi Afin Bank tidak membagi pinjaman kurang dari RM50,000, sedangkan sekarang pinjamannya hanya RM3,600. Kalau tidak kira-kira RM50,000, bermakna dia talking about sekurang-kurangnya pun 10 loan. Jadi untuk sedangkan hati peneroka, ada pula cerita yang sekarang timbul mengatakan undang-undang baru mengatakan bahawa 800 unit adalah satu lot. Membohong lagi mereka. Ada pula katakan satu unit satu lot. Ada saya masuk dalam rancangan, saya tanya 800 unit nak buat apa? Tak, cik tak faham kata dia. Satu unit itu satu lot kata dia. Tapi dapat 8 lot. Dia kata siapa bagi tahu, urus rancangan. Dia kata senang nak jual, satu lot. Jadi cerita yang sebenar di belakang segala muslihat ini perlu dibawa kepada peneroka. Sebab kami manpower tak ada. Rancangan nombor 317. Kami nak masuk dalam rancangan untuk beritahu kepada peneroka bahawa ada kemungkinan bahawa mereka akan terjerut dengan apa yang mereka buat ini tinggi. Kemungkinan itu terlalu tinggi. Apabila peralihan equity daripada KPF tidak lepas kepada Global Ventures, mereka mencari jalan lain untuk mendapatkannya. Dan saya suspek, saya tidak menuduh, tapi saya suspek duit yang akan beralih kepada Global Ventures adalah duit yang akan dipinjam oleh peneroka. Mungkin Global Ventures akan bayar sendiri, tapi hakikatnya duit itu adalah daripada pinjaman-pinjaman yang akan diusahakan oleh peneroka. Jadi kita kena make sure bahawa maklumat ini sampai kepada ibu bapa ataupun atuk-atuk, nenek-nenek yang ada di dalam rancangan supaya mereka tahu. Atau apa yang boleh dilakukan oleh anak-anak peneroka, cucu-cucu peneroka adalah kalau ibu bapa ataupun nenek atuk semua masih lagi mau peroleh saham yang 800 unit tadi itu, bayar secara tunai. Barang saya bayar secara tunai dan minta agar borang yang ditantangkan dahulu itu dibatalkan. Dan kalau mereka tidak mau batalkan borang itu, boleh datang kepada kami, sebab kami telah membawa satu kes di Mahkamah Tinggi Kuantan di mana 154 peneroka telah saman CIMB dan juga M Islami. Apabila saman diserahkan antara kedua bank itu, mereka tulis surat pada saya, dia kata mereka sanggup untuk batalkan borang-borang. Sebab terlalu banyak apa kata itu perkara yang tidak betul. Ada seorang peneroka yang jumpa saya di Mahkamah Tinggi Temerloh di Kuantan pada hari pembicaraan. Umur dia bukan dalam 80 tahun. Dia tanya saya, "Tuan,
saya tak mau teruskan dengan tindakan ini. Saya kata baiklah, saya akan panggil hakim dan saya akan batalkan nama tuan. Nama itu saya akan batalkan. Lepas saya tanya dia balik. Lepas saya nampak macam seolah dia tak faham. Saya tanya dia balik. Apa yang dia tak mahu sebenarnya? Dia kata saya tak mahu pinjaman. Bermakna saya nak teruskan dengan kes, saya nak batalkan pinjaman. Tak, saya tak mahu bawa kes. Jadi yang sebenarnya peneroka tak tahu apa yang sedang berlaku. Jadi kami juga tak sampai kepada mereka untuk bagi taklimat. Sedangkan bank tidak pernah memberi taklimat kepada peneroka pada masa orang ditantangan. So kalau ada siapa di sini yang mungkin ada yang telah tantangan orang dan tidak mahu beli share ataupun yang ingin beli share, saya cadangkan beli dengan tunai. Beli dengan tunai dan mohon kepada bank membatalkan barang-barang itu, dan sekiranya tidak dapat dibatalkan, elok sekiranya jumpa dengan wakil-wakil anak di mana-mana ataupun terus kepada pihak saya ataupun kepada Presiden siapapun supaya kita dapat tindakan yang wajar, supaya tidak terkeliru, tidak tertipu, tidak diberi pinjaman sampai RM50,000 untuk hanya RM3,600.